يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من ada hukum-hukum dari sekatan-sekatan daripada agama Allah SWT, maka Allah nak tengok patuh ke tak patuh pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap apa yang Allah perintahkan ada kebaikannya. Sebab itulah dibincangkan kenapa Islam tak bagi lelaki pakai gelang emas. Kenapa? Sebab ada, bila dibuat kajian rupa-rupanya ada sebab kenapa lelaki tak boleh pakai gelang emas, kenapa perempuan saja yang boleh. Sebab dia punya daripada bahan-bahan daripada emas, dia boleh meresap masuk ke dalam badan kita. Lepas tu perempuan dia boleh pakai sebab bila meresap masuk ke dalam badan dia darah ni, maka dengan darah haid tu tadi dia akan mengeluarkan balik. Lelaki ada haid tak? Lelaki tak ada, tak keluar darah haid, tak keluar, maka radiasi ataupun yang bahan yang ada dalam gelang, dalam emas tu tadi, maka dia akan berkumpul di dalam darah kita, dalam badan kita. Sebab tu dia akan mendatangkan penyakit. Subhanallah. Orang buat kajian. Itu kenapa Islam tak benarkan lelaki memakai perhiasan daripada emas. Dia termasuk juga perak tadi ni. Tapi itulah bila yang Islam larang, itulah yang kerap sangat nak dibuat. Sebab tu kalau kita sedih tengok ramai ni pemuda-pemuda kita sekarang ni yang memakai rantai, yang memakai gelang, subang dan sebagainya. Nah, ini yang kadang yang menyedihkan kita semua tadi. Okey. Itu antara perhiasan yang diberi pakai kepada penghuni syurga tadi ni, lelaki dan juga perempuan tadi ni. Okey. Maka seperti tadi ni, dalam syurga tidak ada halangan lagi, semuanya boleh dilakukan, dan syurga merupakan tempat untuk kita untuk bersenang-senang setelah kita berpenat lelah melakukan amal ibadah kepada Allah di dunia, setelah kita berpenat lelah menahan diri kita daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Subhanahu sebut kepada kita tadi ni. Okey. Allah sambung lagi sebagai kita nak tengok apa lagi yang Allah sediakan kepada kita, ganjaran apa lagi yang banyak supaya kita rasa seronok dalam kita nak mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, maka Tuhan memberi kepada mereka minuman yang bersih. Apa makna dia? Allah Subhanahu sebut wasaqahum rabbuhum, maka Tuhan memberi kepada mereka, maka disebutkan sini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memberikan kepada mereka, menyediakan kepada mereka, sediakan kepada penghuni syurga tadi ini satu bentuk minuman, yang mana minuman tadi bila kita minum dia akan mencuci segala batin kita. Batin kita secara fizikal sama ada daripada perut kita ataupun daripada penyakit-penyakit batin, bil hasad, dengki, wujud dia dan sebagainya tadi. Sebab tu kita tengok yang pertama, dia mencuci kita. Dunia ni kalau kita makan makanan boleh simpan lama mana dalam perut 3 hari, lepas tu buang melalui dengan najis. Dan ada yang memang lepas makan tu memang kena buang selalu. Ada juga yang macam tu, makan-makan dia macam mesin padi makan dekat sini, kat belakang dia buang.
Adanya orang yang macam tu. Cuma yang di dunia ni bila kita makan, dia akan masuk dan akan pasal semua tadi, maka dia ada sisa dia najis, kita akan buang melalui dengan kita buang air besar dan kita buang air kecil. Tapi di akhirat bila diberi makan, diberi minum daripada syaraban tahura, satu air yang bersih tadi ni, bila selepas makan maka minum air itu tadi, bila minum air itu tadi ni maka dia tidak akan ada najis itu sisa, sedangkan suci kan habis. Mana dia yang ada akan keluar peluh, dia akan penghuni syurga akan keluar peluh, dia tak akan buang air besar, dia tak akan buang air kecil, dia akan jadi rembesan daripada peluh, dia akan keluar melalui peluh tadi ni. Bila peluh tadi ni bukan macam kita peluh kat dunia sekarang ni. Peluh kat dunia sekarang ni bau apa? Bau hanyut. Kadang-kadang kalau kena ketiak kan, Allahu Akbar, ketiak yang hanyut tu, kalau naik apa, naik bas ke, dia duduk gantung situ, kita duduk tepi dia, Allahu Akbar, kata tak tahan macam mana kan, wangi sangat bau. Di dunia macam tu. Sebab tu antara dia hukum yang kita kata sunnahnya sembahyang Jumaat tu, kita kena mandi dulu, berwangi-wangian dulu, jadi barulah datang ni tak mengganggu orang yang sembahyang. Ganggu macam mana? Ganggu dengan bau kita yang tak seronok, ganggu dengan bau mulut kita yang busuk, kadang-kadang ganggu juga dengan minyak atar yang kita pakai. Minyak atar yang kita pakai tu, pakaian yang kita beli, kita sebut apa, beli yang 5 botol RM1. Jadi dia pakai tu, dia tenying minyak atar tu, pakai apa, bunga apa tu, yang bau kuat tu, bukan kemboja, bunga apa, ada bunga cepat tu. Memang tu kalau dia, bila dia dah pakai lama-lama, hidung dia kebal dah, memang dia tak akan bau dah, sebab dia dah mawi dah. Dia tenying pun banyak mana, setengah botol pun tak rasa apa lagi. Bila orang yang duduk tepi dia tu, Allahu Akbar, pening. Nah, batu tadi ni tengokkan balik. Jadi bila di akhirat ni diberi minum, lepas makan minum air yang tahura tadi ni, maka dia akan cuci segala fizikal dan perut yang dalam tadi ni, maka dia tak akan menajis, maka tadi dia akan dirembeskan dengan mengeluarkan peluh, dan peluh tadi ni seperti mana bau peluh yang wangi, seperti peluh seperti bau misk. Misk ni apa? Kasturi. Kasturi dunia tak sama dengan kasturi akhirat. Dia maka akan keluar macam tu. Itu yang fizikalnya tadi ni. Yang batin dia tadi ni diberi minum, maka dia akan mencuci daripada perkara-perkara yang hasad, dengki, menyakitkan orang lain, dan juga daripada akhlak-akhlak buruk yang lain, maka semua dicucikan. Sebab itulah dalam syurga tu tak akan ada lagi perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang maksud tidak ada lagi, kecuali ada tulan salaman salama. Semua tadi ni dalam ucapannya salaman salama, semua sejahtera, selamat. Macam kita buat dalam masjid sekarang ni. Masjid, ada orang cakap tak elok tak? Ada tak orang cakap tak elok dalam masjid? Ada orang cerut dalam masjid? Tak ada. Itu antara gambaran. Sebab tu tadi ni gambaran Nabi sebut, bila kamu berada di sebuah taman daripada taman-taman syurga, nampak taman syurga, duduk situ. Maka kata sahabat Rasulullah, apa taman syurga tu? Majalisal ilm, majlis ilmu. Majlis ini kita buat di masjid di surau. Bila kita tengok keadaan yang sekarang ini, keadaan yang cukup tenang. Sejuk ke tak sejuk sekarang? Sejuk sikit, sebab aircon pun pasang, kipas pun pasang. Dan tenang ke tak tenang? Tenang. Betul, antara kita kata sifat penghuni syurga, dia berada dalam keadaan yang tak sejuk sangat, tak panas sangat, sedang, dan dalam keadaan yang cukup tenang. Kalau neraka pula, dia panas satu, lepas tu dia menjerit-jerit, dan yang ketiga dia melompat-lompat. Sebab apa? Sebab siksaan neraka itu ada kat mana? Ada di mana? Di konsert ada tak benda macam tu? Menjerit-jerit, melompat-lompat, ada tak ada? Ada. Tu tak tahulah kan. Itu gambaran. Jadi betul tadi ni kita boleh tengok gambaran. Moga-moga gambaran ini
dapat beri balasan daripada kita. Lepas tu kita tamak halwa dalam nak mengejar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Betul tadi ni Allah sebut maka ini sebagai satu penghormatan kepada penghuni syurga. Sebagai penghormatan kepada penghuni syurga, maka mereka tu apa yang ada dalam diri mereka semuanya merupakan perkara-perkara yang bersih. Sebab apa? Sebab mereka antara yang diberi minum daripada syaraban tahura, daripada minuman yang dapat membersihkan fizikal dan juga batin mereka tadi ni daripada perkara-perkara yang tidak elok. Ni sebab tu saya tengok tadi ni sekarang ni di dunia ni tak ada lagi produk yang macam tu. Ada lagi produk yang macam tu? Tak ada lagi. Kan? Boleh buat produk minum, tak buang air besar, tak buang air kecil. Ada tak lagi? Tak ada lagi. Kartun pun tak boleh lagi produk macam tu. Kartun comel je dia kata. Ada pakai produk kartun. Tu kita kata Allahu Akbar. Okey, habis itu. Itu antara yang kita kata secara ijma', secara borong kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita supaya kita mentarget orang lebih, supaya kita mencintai syurga dengan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan. Jadi betul Allah ceritakan syurga-syurga tadi ni, maka kata Allah yang tadi ni mengenai kelebihan ini, kata Allah, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Maka ini kata Allah, sesungguhnya ini adalah merupakan balasan bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang baik tadi ini, orang yang dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kemuliaan kepada mereka, sebagai kasihan belas kepada mereka tadi ini, hadza kana lakum jazaa'a, karena lakum jaza ini sebagai balasan, sebagai ganjaran kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah segala usahamu di dunia yang kamu lakukan dulu adalah disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia, segala amal ibadah yang kita lakukan di dunia tadi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala balas. Allah balas segala amal ibadah yang kita lakukan. Sebab tu tadi ini merupakan ganjaran yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita nak bandingkan dengan amal ibadah yang kita buat. Kita ada 24 jam sehari. Sembahyang kalau kita kumpulkan sehari semalam berapa lama sembahyang? Berapa lama agak-agak kita sembahyang? Kumpul 5 waktu tu masuk dengan sunat sekali, agak-agak berapa lama kita sembahyang selama saya semalam tu, dalam 24 jam tu berapa lama? 1 jam. Betul 1 jam. Sampai kita sembahyang 1 jam. Sembahyang paling kita kata 5 minit. Kalau sembahyang berjemaah lah lebih. Kalau sembahyang seorang tak sampai 5 minit. Kita ambil lah, kita kata berapa minit? 7 minit. Ya, 7 minit. 7 darab 5 35 baru. Kalau 10 minit semayang, 10 darab 5 50, baru 50 minit, tak sampai 1 jam lagi. Lepas tu kalau nak hitung amalan yang ibadah yang kita buat dengan ganjaran yang Allah nak bagi, memang tak boleh nak compare. Tetapi dengan rahmat Allah tadi ni, sebab apa? Sebab kita taat kepada dia. Sebab tu tadi kita sebut, ulama sebut, kita masuk syurga bukan dengan ibadah yang kita lakukan. Nabi sebut tadi ni, kita masuk syurga bukan sebab ibadah yang kita lakukan, tapi kerana rahmat daripada Allah. Allah suruh kita semayang, kita semayang. Walaupun bila tengok dia lebih kurang 1 jam saja kita semayang, sepatutnya kalau nak bagi dengan syurga tu tak layak. Tak layak. Sebab apa? Sikit sangat ibadah yang kita buat, yang kita lakukan, tapi Allah balas dengan syurga yang cukup besar. Dah masuk dia. Kita berhenti sikit sampai.
Kita tengok sikit lagi. Sebab tu dengar tadi Allah Subhanahu wa taala sebut inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah ceritakan kepada kita bahasanya ini dikatakan kepada pensyukur, ini adalah balasan ganjaran bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk syurga nanti, bagi masuk syurga, neraka pun Allah sebut, neraka pun Allah sebut, hadza nuzuluhum, inilah hidangan kamu, kata Allah. Syurga pun sebut kana hadza lakum jazaa, ini adalah balasan bagi kamu, kata Allah. Sebab itu ini masuk bila katakan kepada penghuni neraka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Bila katakan kepada penghuni syurga sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka. Kita kan kalau pergi ke nuri rumah orang, pergi ke nuri, orang tak sambut pun, tuan rumah tak sambut pun, balik tuan rumah tak sambut pun, hidangan ada, tuan rumah buat hati je, boleh makan ke tak boleh makan lagi ni, tuan rumah ni biar betul kan. Ni baba sebab tak betul ni, bila tuan rumah tak jemput makan, kita rasa
Bagi macam nak hal ini untuk kamu, kata Allah, ganjaran untuk kamu. Jadi takriman sebagai kemuliaan. Kalau tak percaya, pergi ke Nuri macam tu. Tuan rumah buat bodoh, buat duk je. Dan jemput makan pun tak, kita akan rasa terasa sangat. Alah, mentang-mentang lah aku naik kereta Proton, dia kata, kamu nak ni aku. Orang tu naik, si fulan tu naik kereta Merc, kamu layan dia lebih. Jadi itu masalah. Bila masalah, betul tadi takriman. Dan kata Allah, wa kana sa'yukum mashkura, dan ala usahamu tadi ala disyukuri. Sebab tu dari ni, bila kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pahala terhadap ibadah yang kita lakukan. Allah berikan balasan ganjaran sikit sangat yang kita lakukan amal ibadah, tetapi Allah balaskan dengan ganjaran yang cukup besar. Kita macam culaan tadi lah kan, kalau semayang berapa kerak sangat, tak ada, sejam pun tak sampai. Tapi kata Nabi, siapa yang berada dalam dalam keadaan wudu, siapa yang ada dalam keadaan wudu, dia menunggu untuk solat, maka dia dikira sebagai orang yang sedang solat. Kita termasuk tak? Lepas sembahyang maghrib tadi, kita ada wuduk lagi tak? Ada wuduk lagi. Kita nak tunggu sembahyang waktu mana? Sembahyang Isya. Maka kita nak tunggu sembahyang Isya tadi, kita tak sembahyang Isya lagi, maka kata Nabi, itu dikira sebagai orang yang sedang solat. Berapa jam dah kita solat? Itu kelebihan dia. Selain daripada kita dapat ilmu, kita dapat naungan daripada malaikat, tapi manusia yang terpilih sahaja yang Allah beri hidayah. Sebab tu tak ramai yang Allah pilih untuk Allah bagi hidayah. Bagi kita bersyukur sangat Allah beri hidayah kepada kita, dapat kita tetap untuk kita beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang sedikit ini, maka kata Allah balaskan dengan ganjaran yang besar, iaitulah antara Allah berikan ganjaran syurga, dan Allah terima ketaatan kita. Sebab itu kita sebut, kita masuk syurga bukan dengan sebab ibadah yang kita lakukan, tetapi kita masuk syurga dengan sebab rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah macam mana? Sebab di dunia ni kita patuh kepada kehendak Allah, kita tinggal apa yang Allah larang. Itu nak capai yang benda tu cukup susah. Jadi bila kita tak suka semayang, tapi kita semayang juga, sebab apa? Sebab Allah suruh. Allah suruh. Kita suka nak pergi ke pusat-pusat hiburan, kita suka pergi ke tempat-tempat yang seronok, tapi kita tak pergi. Kenapa tak pergi? Sebab Allah larang. Kita tak pergi ke tempat-tempat pak-pak, ke disko-disko, tempat yang melawar. Sebab apa? Sebab Allah larang. Kita tahan diri kita sebab taat kepada Allah. Maka bila kita taat, patuh kepada kehendak Allah, maka Allah tengok dengan rahmat kita ini. Allah bagi rahmat kepada kita. Sebab apa? Sebab kita lawan kehendak kita tadi ni demi untuk nak memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bagi rahmat kita tadi ni, Allah terima amalan kita. Maka kata Allah, apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan ini, maka disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan tadi ini, maka Allah Subhanahu wa taala terima. Bila Allah terima, Allah akan balas balik. Maka bila Allah balas balik tadi ini lebih banyak. Sebab apa? Bukan Allah balas dengan sebab ibadah yang kita lakukan, Allah balas dengan sebab rahmat dia tadi ni. Maka rahmat dia bagi, nak ambil. Macam anak kita ada dua orang, si Mamat, si Ahmad dengan siapa? Ahmad, Abdul. Tak apalah, tak apa pun. Anak seorang ni, anak memang dengar cakap, kita suruh dia buat, kita larang dia tinggal. Anak ni mangkang sikit, kita suruh tu yang dia tak nak buat, kita larang tu dia nak buat. Antara dua anak ni, yang mana yang kita sayang? Tentulah yang pertama Ahmad tadi. Kalau Ahmad tadi ni buat, kata pak minta RM1, minta RM10 nak beli tu, kita bagi 10 tak? Bagi tak 10?
lebih lagi kita bagi. Sebab apa? Sebab anak yang baik kita sayang kepada dia. Anak ni kita yakin dia memang dia anak yang baik, kita bagi lebih. Tapi kalau anak yang kedua ni minta, "Pak, mai RM10." Oh, aku suruh tak nak buat, aku larang, nak 10 pam sebelah RM10. Lebih kurangnya macam itulah nak rahmat Allah. Lepas tu kita taat kepada kehendak Allah, kita kawal ke nafsu kita tadi demi untuk nak mencapai mardatillah, keridhaan daripada Allah SWT. Maka rahmat Allah Subhanahu beri kepada kita antara ini Allah syukur dan nanti kata Allah terima ibadah yang kita lakukan. Bila Allah terima ibadah yang lakukan, maka tercernalah, terjalinlah kita kata daripada akhlak kita tadi ni, dia akan ada kesan orang yang Allah terima ibadah dia tadi ni, dia akan semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan patuh kepada segala kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun nafsu dia tak suka. Dia tak akan pertikaikan lagi, dia tak akan dolak dalih lagi. Sebab apa? Sebab dia cukup yakin dengan, dia cukup patuh kepada kehendak Allah. Bila Allah suruh sahaja dia akan buat. Dia tak akan banyak soal, alah kita bukan tak nak buat, kita nak buat tapi tak boleh buat sebab itu, sebab ini, macam-macam digunakan tapi. Sebab apa? Sebab tak nak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang soleh, hambanya yang solehah, yang taat kepada kehendaknya tadi ni, yang meninggalkan larangan Allah. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi rahmat, diberikan ganjaran dalam kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, insya-Allah. Itulah yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga terus diberikan hidayah, kekuatan, taufik untuk kita terus melakukan ketaatan dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini ada kebaikannya, ada keberkatannya, ada manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimat wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wasahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون اللهم اجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.